Assalamualaikum dan Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang sudah pasti saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita. Topik ini jugalah sebenarnya sedang mendapat perhatian dunia, terutamanya apabila kita melihat apa yang sedang berlaku di Palestin ketika ini. Jadi topik yang menjadi pilihan kita ialah menangisi derita Palestin. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia, Profesor Madya, Dr. Hafizi Muhammad Noor yang merupakan penasihat kehormat Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Ya. Dan seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission. Jadi nak panggil apa, Ahmad atau Fahmi? Fahmi. Jadi Fahmi apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Kawin sihat. Alhamdulillah. Kita Lama nak tak bercakap, ketemu. kita nak bercakap tentang satu isu yang sebenarnya menyentuh perasaan bukan saja umat Islam sebenarnya, tetapi mungkin seluruh dunia juga sedang melihat isu ini sebagai satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Tetapi ialah kita tahu setakat ini apa yang berlaku di Palestin itu masih lagi berlaku. Keganasan Zionis Israel masih lagi berterusan. Dan saya difahamkan sehingga semalam saja lebih daripada 10,000 rakyat Palestin yang terkorban. Dan yang menjadikan kita sebenarnya ialah lebih kurang 70% sebenarnya merupakan wanita, kanak-kanak dan juga orang tua. Dan kemusnahan yang berlaku di Palestin itu juga merupakan sesuatu yang cukup menyentuh perasaan kita. Dan hari ini juga saya difahamkan setakat ini sudah pun lebih kurang 49 wartawan juga yang menjadi mangsa keganasan Israel di Palestin, khususnya di Gaza itu sendiri. Jadi mungkin ini merupakan isu yang ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Dan kalau anda juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604 0155 dan satu lagi talian tentunya di 03-2694-0155. Baik, saya ingin memulakan dulu bersama dengan Profesor Madya, Dr. Hafizi. Apakah ini, Prof, kita anggap sebagai satu peperangan yang mungkin dianggap biasa kita dengar, biasa kita ikuti sebelum ini, tetapi ramai yang berpendapat bahawa peperangan ini sebenarnya lebih bersifat genosid sebenarnya. Yeah. Pandangan Prof sendiri dalam persoalan yang sedang kita bincangkan ini. Ya, terima kasih Syarkawi. Saya sebenarnya merasa agak sebab keganasan yang sangat menyolok yang berlaku pada hari ini di Gaza adalah tidak keterlaluan kalau kita mengatakan tidak pernah berlaku seumpamanya. Betul. Dalam sepanjang sejarah apa yang dikatakan sebagai peperangan. Ya. Namun kita bersetuju, ianya lebih kepada merupakan satu pembantaian. Ataupun istilah-istilah yang diguna pakai itu genocide, ethnic cleansing ataupun pembersihan etnik. That is the nature ataupun apa yang berlaku hakikatnya. Ya. Sebab kalau peperangan tu dia melibatkan dua pasukan bersenjata yang mempunyai a fighting chance, mana ada peluang salah satu akan menang. Tapi apa yang berlaku adalah pembunuhan ke atas orang awam macam disebutkan tadi, 70% wanita, kanak-kanak, dan mereka semuanya boleh kita katakan sebagai tidak bersenjata untuk mempertahankan diri. Mereka lagi pula berada dalam keadaan kepungan. Gaza itu bukan sebuah daerah yang terbuka, sesiapa boleh keluar masuk dan lari meninggalkan Gaza. Dia dikepung dan kepungan ini sudah berlangsung sejak 17 tahun. Ya. Bila Israel mengatakan dia memutuskan bekalan elektrik, memutuskan bekalan makanan, ubat-ubatan, jadi seolah-olah
perkara itu tak berlaku selama ni, ya. Cuma kali ini mungkin sekatan ataupun terputusnya bekalan ubat dan makanan dan sebagainya itu adalah komprehensif lah. Maknanya ditutup sepenuhnya sempadan tu. Sebelum ni mungkin ada juga ruang untuk keluar masuk barang bantuan dan sebagainya. Tapi kali ini memang complete closure, ya. Dan dalam keadaan begitu, penduduk Gaza yang selama 3.2 juta orang dibedil, ya, dengan bahan letupan yang kuasanya adalah 2 kali ganda daripada apa yang digugurkan di bom di Hiroshima masa Perang Dunia Kedua, bom atom. 15,000 tan, tapi apa yang digugurkan di Gaza tu melebihi 25,000 tan. Jadi kita boleh bayangkan kemusnahan, kematian, ya, yang apa ni ini disebut oleh Perdana Menteri kita sebelum ni sebagai kegilaan. Satu tahap kegilaan yang tak dapat kita ukur dengan apa ni, dengan neraca apa pun, ya. Sebab manusia sebenarnya dalam peperangan sekalipun, ya, yang konvensional akan melihat kepada beberapa peraturan, ada undang-undang yang mengawal. Tapi kali ini sekolah dibedil, hospital baptis, ya, 500 orang syahid, terbunuh, doktor, jururawat, mereka yang berlindung di hospital tersebut, dan 2 lagi hospital seperti Shifa, Hospital Al-Quds, hampir semua hospital sudah lumpuh sepenuhnya, terputus bekalan ubat. Jadi manusia itu mempunyai hati nurani. Hati nurani ini seolah-olah absent pada golongan dan kelompok yang mahu supaya serangan ini diteruskan. Jadi kita pun tak dapat nak memikirkan, ya, kenapa terjadi sedemikian rupa, ya. Begitu sekali hilangnya kemanusiaan itu, ya. Kemanusiaan itu bukan sahaja tergugat, bahkan boleh kita anggap sebagai hilang sepenuhnya, ya, daripada hati nurani, sehingga mereka sanggup melakukan jenayah yang begitu dahsyat, ya, yang tak pernah berlaku lah dalam sepanjang hayat kita setakat ini. Dan apa yang bakal berlaku selepas ini mungkin lebih dahsyat lagi, ya. Sebab bantuan pun seolah-olah macam sempadan Rafah dibuka kononnya, tetapi bantuan yang dibenarkan masuk trickling, 15 truk, 20 truk satu hari, dan itu pun dilengah-lengahkan, dia buat inspection yang tidak perlu, kemudian dipilih-pilih pula barangan apa yang diberikan laluan untuk masuk. Contohnya truk yang membawa shroud ni kain yang digunakan untuk membalut mayat, kain kapan. Ialah diperlukan, tapi itu bukan prioritinya. Prioritinya ubat-ubatan. Dan ada truk yang membawa minuman dibedil. Ini amat menggusarkan kita, sebab kita juga menghantar bantuan. Sudah bertolak 7 hari bulan hari itu, hari Jumaat, satu plane load barang bantuan perubatan, dan akan dihantar lagi pada 17 November, itu ikut jadualnya. Jumaat ni insyaAllah. Jumaat ni satu lagi, kan. Jadi apa jaminannya sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia itu akan sampai kepada mereka yang sangat memerlukan. Ya? Dan bayangkan, ya, bila kita cakap tentang ubat-ubatan, ubat-ubatan ni adalah ubat-ubatan yang perlu. Contohnya insulin bagi yang mereka mengalami masalah diabetik dan sebagainya, ubat-ubat yang diperlukan untuk rawatan kanser. Semua tu terputus, sehingga hospital dia kata menggunakan cuka untuk anestesia. Cuka yang ada kat dapur kita tu dah tak ada maknanya bekalan ubat-ubatan. Bayangkan, inkubator tak berfungsi, mesin dialisis tak berfungsi, dan kita boleh bayangkan penderitaan penderitaan rakyat Gaza yang susahlah kita nak gambarkan. Beyond imagination. Betul. Saya juga nak dapat pandangan daripada Encik Ahmad Fahmi lah. Ialah, kita akui ketegasan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mewakili Kerajaan Malaysia. Kita sentiasa lantang, keras dan juga konsisten dalam mengutuk kekejaman rejim Zionis Israel itu di Palestin itu. Tapi yang mungkin mengecewakan kita ialah tentang pendirian antarabangsa sendiri. Walaupun PBB sebelum ini sebagai satu contoh yang baiklah,
meluluskan resolusi untuk mengadakan gencatan senjata misalnya, tetapi apabila Amerika menggunakan kuasa veto, ianya resolusi ini tidak dapat dilaksanakan. Dan kita juga mengharapkan bahawa mungkin dalam persidangan OIC yang akan diadakan nanti, perkara ini juga akan saya percaya akan dibangkitkan semula, dan kita juga menaruh harapan apakah OIC akan dapat menyuarakan sesuatu dalam usaha untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin yang sedang menderita ketika ini. Tapi pandangan saudara Ahmad Fahmi sendirilah mewakili Global Peace Mission ini sendiri, apa yang perlu dilakukan sekarang sebenarnya selain daripada mengharapkan kuasa-kuasa besar yang mungkin tidak tentu berpihak ke mana sebenarnya? Ya. Terima kasih. Dalam konteks ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku dalam beberapa perspektif. Pertama, apa yang berlaku di Gaza itu, walaupun jauh ribuan kilometer, real time itu ada pada kita. Aksesnya pada semua orang. Jadi kalau kita bandingkan dulu situasi orang kata peperangan yang ada dulu sebenarnya tidak dapat dirasai dan dihayati dalam erti kata yang sebenar tadi. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita khawatir juga perspektif ini kita lihat dalam erti kata bahawasanya kita anggap violence sudah agak sebagai normal, seolah-olah macam tiada lagi kesan kemanusiaan disebutkan, hilangnya sifat manusiawi dalam manusia itu sendiri. Itu satu yang kita kena khawatir. Belum kira kita ambil orang-orang yang kalau macam saya, Dr. Hafizi, yang mungkin agak normal terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ni, barang kita lah orang kata mangli dalam kita melihat apa yang berlaku. Tapi kalau kita tengok pada anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang mungkin adanya elemen PTSD, post traumatic syndrome disorder ni, barangkali saya fikir sampai bila? Sekarang dah masuk bulan yang kedua. Adakah kita nak menantikan angka selepas ni? Angka kita tengok berapa? 10,000, 11,000, kita nak tunggu itu. Jadi itu satu. Dimensi itu kita tengok pada perspektif yang kedua. Bagaimana walaupun dinyatakan tadi adanya veto, adanya peranan pimpinan melalui platform antarabangsa, melakukan apa jua tindakan, sama ada divetonya, disokongnya, dibuat satu tindakan untuk berkecuali dan sebagainya, tetapi hakikatnya kita nampak orang di bawah, rakyat di bawah sama sekali tidak sama seperti mana orang di atas. Betul. Kita tengok bagaimana sokongan mobilisasi massa rakyat walaupun datang daripada UK, daripada US sendiri, daripada Jepun, Korea, sampailah hampir ke kebanyakan negara, sampai difahamkan Bolivia dan beberapa negara yang menarik balik semula beberapa kedutaan dan juga memanggil balik duta daripada negara mereka antara 9, kita harap lepas ini akan bertambah, menggambarkan bahawasanya realiti rakyat di bawah itu telah menyatakan pendirian mereka. Dan orang di atas kena tahu bahawasanya apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak mewakili apa yang ada di bawah. So saya pilih dalam hal ini sebenarnya kita berada dalam situasi itu sekarang ni. Sebenarnya pandangan yang kita sebutkan tadi, walaupun kelihatannya berlakunya pencerobohan, pembunuhan secara terang-terangan hari ini, tapi mereka sebenarnya kalah dalam soal berhadapan dengan naratif sebenar di social media. Naratif sebenar yang tak boleh kamu nafikan, tak boleh kamu nak katakan bahawa ini adalah merupakan kaedah kita untuk self-defense, kaedah kamu katakan bahawa ini adalah tindakan yang sewajarnya dilakukan. Malahan ditunjukkan sebelum ini sebagai contoh bila dikatakan bahawa walaupun serangan kepada hospital itu dianggap sebagai tempat berlakunya sarang sokol bagi mereka itu sebagai pihak pengganas dalam konteks Hamas, tapi akhirnya diribang, diberikan naratif yang sebaliknya bahawa itu adalah merupakan tempat pengumpulan air, malah dilakukan secara orang kata apa spesifik sewaktu pembinaan, pelan yang digunakan. Maksudnya naratif yang cuba dibawa oleh pihak rejim dalam konteks ini tidak mudah dibeli dalam konteks apa yang ada pada rakyat semasa. Jadi tindakan susulan, kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Anthony Blinken, Setiausaha Negara US, saya fikir ini adalah kali kedua round yang dilakukan. Nampak desperate sebenarnya. Nampak seolah macam ada usaha untuk bertemu dengan kepimpinan negara tertentu, baik mewakili blok barat dan juga OIC. Tapi saya fikir bahawasanya mereka dah tak boleh lagi nak memberikan satu penjelasan untuk menyatakan bahawasanya kamu kena ikut cakap aku. Sekarang tiba masanya saya fikir bila persidangan khas yang akan dilakukan pada 11-12 Oktober ini di Riyadh, saya dimaklumkan inisiatif bersama Muhammad bin Salman, Recep Tayyip Erdogan dan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri, untuk ke sana menyatakan satu penjerian yang lebih jelas. Saya fikir ini bukan lagi OIC yang biasa.
kita kena revisit kembali bagaimana peranan OIC yang sebenar itu adalah untuk membela Palestin peringkat awal waktu Tunku Abdul Rahman. Jadi kalau kita boleh kembalikan itu, saya fikir mandat yang akan diberikan oleh Datuk Seri Anwar, baik kepercayaan diberikan oleh mereka yang berada di GCC dan juga suara majoriti Islam dalam konteks ini, untuk kita buat another counter visit yang dibuat oleh Anthony Blinken. Kita nak supaya sekarang ni ada dalam kalangan pimpinan dunia Islam yang turun bertemu. Sebelum ni kita dah tengok Turki pergi ke jumpa dengan Al-Sisi. Mungkin selepas ni akan ada pertemuan dengan UAE, mungkin dengan Qatar, mungkin dengan Jordan. Barangkali pergi bertemu untuk menyatakan pendirian dan solidariti dan bercakap pula dalam platform APEC selepas itu. Walaupun ada bantahan dalam kalangan masyarakat sivil untuk Malaysia memboikot persidangan di California, tapi walaupun telah dibuat keputusan tu, saya fikir ini masa yang terbaik untuk adakan pertemuan strategik dengan pimpinan-pimpinan besar dunia. US barangkali kalau perlu jumpa, nyatakan pendirian yang jelas, nyatakan. Dengan India, dengan China. Saya ingat China barangkali akan mempengusikan another round of United Nations Security Council. Barangkali mungkin dapatan daripada resolusi yang akan dibawa, yang akan dipengusikan oleh China, barangkali mungkin berbeza seperti mana yang dibuat dalam beberapa kali sebelum ini. Jadi ini antara yang saya fikir satu kehendak yang perlu dibuat oleh mereka di atas. Tapi pada masa sama, kita telah buktikan himpunan rakyat, kita telah adakan baru-baru ni bersama dengan Op Ehsan, kita hantar bantuan dan solidariti. Bulan 11, 29 November setiap tahun adalah merupakan hari yang mana merupakan satu sambutan seluruh dunia, diiktiraf oleh United Nations sendiri. 29 November itu adalah International Day Solidarity for the Palestinian. Barangkali kalau kita boleh bersama-sama dengan rakyat di Jakarta, rakyat di Turki, jutaan keluar. Jadi kita mungkin boleh buat himpunan mega barangkali di Putrajaya sempena dengan sambutan International Day of Solidarity itu. Saya boleh sebut dan kita rayu juga penglibatan bukan saja dalam kalangan rakyat. Kita gesa dan kita rayu kalau boleh kita libatkan mungkin raja-raja muda di negeri-negeri untuk mobilisasi secara bersama. Kalau unprecedented yang disebutkan tadi, bukan saja dalam konteks serangan yang berlaku, tapi kenyataan umum yang dikeluarkan secara terbuka oleh ke bawah Duli-Duli Yang Maha Mulia ataupun Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong sendiri menyatakan dengan jelas perkara ini. Saya fikir itu perlu disambut dan perlu kita nyatakan secara jelas suara Malaysia secara bersama, above politics. Jangan ambil manfaat dan jangan jadikan ini sebagai isu politik. Kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan kita pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi mungkin ada pandangan-pandangan menarik yang ingin kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita, Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Saya fahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syarakawi. Ya. Boleh dengar suara saya? Jelas? Jelas, Doktor. Ya. Okey, bagus. Ini Dr. Muzaffar Shah Melo call dari Kuala Lumpur. Ya. Okey, selamat petang juga kepada dua ahli panel yang ada kat situ. Ya. Mengenai isu Palestin, saya dah banyak tulis artikel mengenai isu ni. Ya. Dekat newspaper. So, sebab banyak sangat benda nak ulas, suka sikit lah. Sebab masa diberikan pada saya seminit 2 je. Tak apa, silakan. Satu benda tu mengenai solidariti lah. Pada pandangan, ini pandangan saya, Syarkawi. Ya. Solidariti tu kalau kita kena kepada semua umat Islam lah. Kita tak terhad pada Palestin je. Sebab banyak umat Islam kat satu dunia sekarang ni tengah menderita. Selain pada Palestin, jangan lupa kita ada Rohingya dekat Myanmar tu. Syarkawi Ya. Satu lagi yang dekat Uyghur dekat China tu. Itu satu selalu sangat terlepas pandang. Ya. Lepas tu kita ada isu macam Statute Rome semua tu, kita nak bawa kes bantu buat rakyat Palestin ni kat mahkamah jenayah tak boleh sebab kita bukan anggota Rome. Dulu nak buat tak jadi, orang marah. Lepas tu dah bawa kes ni ke mahkamah keadilan, bagi saya tak cukup lah. Lepas tu kita ada isu OIC yang OIC saja. Okey, lembab. Lepas tu isu PBB yang macam you ulas tadi, ada layanan istimewa pada kuasa-kuasa besar dunia, veto semua tu. So kadang saya kesian lah dekat nasib umat Islam yang ada sekarang kat serata dunia. Okey. Cuma saya nak tanya ulas sikit lah kalau boleh, siapa-siapa pun. Sekarang ni kita ada isu hangat ni, apa yang memboikot barang-barang jenama-jenama barat yang kononnya ada kena-mengena lah dengan Israel. Kononnya lah, tak tahu betul ke tak. Tapi orang dah ambil langkah diorang sendiri dengan boikot terus. Saya tengok yang kena tempian je lebih pada orang kita sendiri sebab orang kita banyak bekerja dekat syarikat-syarikat ni. So,
apa cerita ni boykot ni, macam mana? Macam mana kita nak boykot dengan cara yang bijak lah, bukan dengan cara emosi sangat. Ya. Itu dia. So, is it? Okey, maaf Dr. Muzaffar terputus, tapi jelas dan saya tertarik hati dengan apa yang doktor bangkitkan sebenarnya, dan itu juga merupakan satu isu yang saya nak dapatkan komen sebenarnya daripada Profesor Madya, Dr. Hafizi. Ini memang sudah punah berlaku lah, terutamanya bila memboikot ialah barang-barang, bukan saja barang-barang tapi kadang-kadang tempat-tempat makan yang dikatakan berkepentingan Amerika, yang ada kepentingan dengan Israel dan sebagainya. Mungkin dapat komen daripada Prof. Baik, terima kasih kepada Dr. Muzaffar yang mengajukan persoalan yang besar. Ya. Sebenarnya kita mempunyai MyCare sendirilah. Ya. Kita mempunyai satu pendirian yang agak jelas tentang boikot ni. Dan kita pun tidak bersetuju dengan masyarakat secara umumnya yang menyenaraikan hampir semua barangan untuk di pulau. Sedangkan kita tahu boikot ni dia adalah satu usaha yang strategik dan dia mesti bersasar. Kita tak boleh ambil secara rawak. Kita nak boikot syarikat ni kemudian kita hebahkan kepada masyarakat. Yang pertamanya mungkin akan berlaku satu bentuk penganiayaan, ya, kalau sasaran boikot itu sebenarnya tidak begitu mengena. Jadi saya nasihatkan masyarakat untuk melihat kepada pendirian yang telah diambil oleh BDS, Boycott, Divestment, Sanction, ya. Yang mana Boycott, Divestment, Sanction ni adalah satu inisiatif di peringkat global yang digerakkan oleh masyarakat sivil Palestin, sama ada di dalam ataupun di luar Palestin, dan terdiri daripada ratusan NGO. Mereka telah bergabung dan kemudian menggerakkan apa yang disebut sebagai BNC, BDS National Committee. Dan daripada situlah BDS ini berkembang ke seluruh dunia, dan kita ada BDS Korea, BDS Jepun, BDS Thailand, Indonesia, BDS negara-negara Eropah dan NGO-NGO yang associate dengan BDS seperti Kia Ora di New Zealand, dan di Australia dan Amerika juga. Jadi mereka ini telah membuat suatu senarai syarikat, sama ada yang menghasilkan produk dan juga services yang memang jelas tanpa sebarang syak lagi, mereka ini adalah penyokong tegar kepada Israel. Saya senaraikan beberapa, antaranya Puma, itu produk sukan, kasut ke bola ke pakaian dan sebagainya, yang ini memang menaja pasukan bola Israel dan juga mana-mana event sukan yang diterajai oleh Israel. Dan boikot ke atas Puma ni sudah berlangsung sejak sekian lama. Mungkin belum mendatangkan kesannya, tetapi apa yang berlaku hari ini mungkin akan memberikan impetus lah kepada momentum boikot terhadap Puma ni. Keduanya ialah Jentolak berjenama Caterpillar dan juga Hyundai. Okey, sekarang ni kita kena jelas. Caterpillar tu memang terlibat merobohkan rumah-rumah rakyat Palestin, dan kita seru supaya syarikat-syarikat yang melanggan jentera-jentera berat Caterpillar ni menghentikannya. Dan ini agak membawa sedikit kesan sebab Caterpillar ni sudah keluar daripada pengoperasian di tepi barat. Jadi ada kesannya. Dan Hyundai ni masyarakat perlu jelas yang kita sasarkan ini bukan Hyundai automobil, ya, tetapi Hyundai Heavy Industries. Jadi jangan maknanya selepas ni kita pergi buang pula kereta Hyundai kita, tidak, ya. Teruslah melanggan kereta Hyundai, tak ada masalah. Jadi kita kena bezakan, dekat situlah we have to very specific, ya. Kemudian contohnya macam HP, Hewlett Packard, produk-produk komputer dan sebagainya, itu memang jelas membantu military industry dekat Israel. Ada lagi beberapa syarikat yang baru, contohnya Caltex, yang itu pun diletakkan sebagai sasaran untuk boikot. Cumanya kalau yang berkaitan dengan fast food ni, F&B ni, we have to be discerning. Kita kena bezakan. Contohnya kalau franchise business, kita macam McD,
kemudian apa lagi, Burger King, semua ni ada dalam senarai disebarluaskan, yang sebenarnya saya merasakan ia tidak begitu bertanggungjawab lah. Okay, kalau macam McD tu, memang jelas kalau Amerika tu, McD Amerika, the parent company tu, kita lihat polisi dia dan juga culture dia. Contohnya macam packaging McD tu, dia dah ubah daripada packaging biasa kepada dua garis biru yang sebenarnya melambangkan Sungai Furat dan sungai ni bendera Israel. Dan juga letter M tu, huruf M tu dia ditukar menjadi warna biru. Kemudian adalah negara-negara yang polisi McD-nya memang menyokong Israel dan dia nyatakan, dia announce dia punya pendirian. Tapi kalau kita lihat McD dekat Malaysia ni, sebagai contoh, McD dekat Malaysia ni, kalau dulu dia di bawah gerbang Allah, based in Singapore, hari ini dia adalah milik sebuah syarikat Reza dekat Saudi, Jadi kalau syarikat tu syarikat franchise, dia sebenarnya mempunyai kebebasan, wewenangan, cuma dia kena bayar fees untuk branding, untuk branding saja. Dan selain daripada itu, setiap McD di setiap negara itu dia bebas untuk menentukan polisi dia. Contoh di Malaysia, there is no question that McD Malaysia menyokong Israel, kan? No question. Kemudian at all. Kemudian McD ni dia telah pledge, ataupun telah menyatakan komitmen dia untuk menyumbang sebanyak 1 juta ringgit Malaysia kepada isu Palestin. Kalau di Saudi, dia announce dia support the Palestinian cause. Jadi it depends on where we are. Contohnya kalau kita berada dekat Thailand, McD tu mungkin kontroversial. Tapi kalau dekat Malaysia, saya rasa tak perlulah kita boycott. In other words, saya tak nak panjangkan hujah ni. Kita kena bersikap adil lah. Dan jangan sampai tindakan kita itu boleh menjejaskan ekonomi tempatan. Ekonomi tempatan. Dan pekerja-pekerja yang merupakan itu tak perlu kita nyatakan lagi. Apa McD memberikan peluang pekerjaan kepada OKU contohnya. Jadi kita kena support lah. So we have to be discerning, memilih. Cumanya kita boleh guna senarai yang dikemukakan oleh BDS tu. Cuma kalau BDS International, memang dia letak McD dekat situ, because McD US contohnya memang dia terang-terangan menyokong Israel. So kalau kita mengambil sikap secara borong, orang kata boycott Netflix, boycott Facebook, boycott Google, boycott, tidak ada penghujungnya. Unless kita boleh kemukakan alternatif, akhirnya ia akan menyusahkan diri kita. Jadi apa yang saya nak sebut dekat sini sebagai kesimpulannya, be selective, and it has to be based on knowledge, pengetahuan, dan juga maklumat, dan jangan ikut sentimen dan emosi. Wallahualam. Itu pandangan saya. Baik, barangkali sesuatu yang penting juga Fahmi. Saya juga nak dapat pandangan Fahmi lah. Kalau kita dengar daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan pendirian Datuk Seri Anwar sendiri yang begitu tegas sebenarnya dalam isu Palestin ini. Dan beliau sendiri menyatakan bahawa Malaysia hanya akan mengikuti ataupun mematuhi apa saja resolusi yang dikeluarkan secara multilateral, bukan bersifat unilateral. Tetapi kalaupun ianya menjadi sesuatu yang penting sebenarnya, kita lihat bagaimana sikap negara-negara tertentu juga, walaupun keputusan resolusi dipersetujui di peringkat multilateral itu sendiri tidak dapat dipatuhi. Kemana sebenarnya masalah ini akan pergi sebenarnya? Apa akan jadi selepas ini? Kita lihat juga dalam beberapa perkara. Kalau dalam perbincangan merujuk pada apa yang berlaku di konteks yang kita bincangkan hari ini, Malaysia dan Palestin. Walaupun tadi Dr. Muzaffar sebutkan bahawasanya isu lain perlu juga diambil kira. Tak ada masalah. Itu memang kita bincangkan. Malah ada yang menyatakan bahawasanya Palestinian ini adalah merupakan root cause untuk isu-isu yang lain. Kalau selesai isu Palestin ini, untuk isu lain insya-Allah barangkali akan dapat kita juga selesaikan dan kita bantu dari segi itu. Sebab ada beberapa perkara yang saya fikir agak strategik untuk kita bincangkan dalam konteks ini. Keduanya, kalau kita lihat kepada persoalan yang berlaku,
cuba kita rujuk berapa banyak resolusi yang dikeluarkan, berapa banyak dapatan yang dikeluarkan berdasarkan pada platform-platform yang dimanfaatkan. Baik bukan saja di peringkat United Nations, barangkali di OIC, kita tengok 6 G77, APEC yang akan datang ni. Kalau kita lihat kepada perbincangan ni, saya rasa ribuan resolusi yang telah dikemukakan. Tapi sejauh mana perkara itu diambil tindakan? Saya ingat kalau dalam konteks yang paling crucial dalam perbincangan kita mengenai perbincangan kita antara Palestin dan juga Israel ini, kita tengok macam resolusi 2334. Ini antara perkara yang kita nak supaya dipertimbangkan untuk diambil kira. Bagaimana rakyat Palestin hari ini melihat kepada beberapa perkara. Pertamanya, mereka lihat kepada kewajaran untuk mereka mendapatkan rights. Sebab tu kenyataan Datuk Seri Anwar pada pengakhiran pidato beliau menyatakan mengenai dengan Palestin merdeka. Maksudnya melihat kepada kemerdekaan dan legitimasi Palestinian untuk mendapatkan rights mereka. Kalau kita tengok pada apa yang berlaku sejak 1993, mungkin Oslo Agreement kan, yang selalu disebutkan itu macam two-state solution. Tapi dalam keadaan yang berlaku hari ini, adakah itu berlaku? Adakah itu yang diperkatakan? Malahan kita kata makin diambil tanah itu. Malah dalam konteks perbincangan hari ini, saya sempat dengan Prof saya sebutkan tadi, bila mana rejim secara tidak terhormatnya adalah serang, tapi menyatakan bahawasanya mereka akan menentukan siapakah yang akan memerintah Gaza selepas ini. Seolah-olah menetapkan siapa yang akan memimpin. Malah diminta supaya rakyat Gaza itu secara beramai yang ada 2.5 juta dalam penjara terbuka seluas separuh Gombak. Kalau yang duduk di Lembah Kelang, tengok saiz itu. Kalau kita nak kata mereka menyatakan bahawasanya sekarang ni kita nak supaya ada elemen itu, maka kita kata siapa kamu untuk menetapkan itu. Kalau nak menggunakan istilah ceasefire itu pun baru ni saya ingat Perdana Menteri Kanada Trudeau kan, hampir sebut ceasefire, tapi dia menggunakan istilah lain, tak berani nak sebut ceasefire. Yang disebutkan hari ini adalah humanitarian pause. Menggunakan istilah-istilah yang cuba untuk kita kata melengah-lengahkan sesuatu perkara yang realiti sekarang ni. Saya sebut hari ini kebetulan sahabat-sahabat kita yang berada di dalam Gaza, petugas-petugas kemanusiaan. Tadi mungkin disebutkan tentang berapa ramai wartawan yang meninggal dunia. Kalau kita sebutkan hari ini, ratusan petugas-petugas kemanusiaan juga berada dalam situasi yang mereka juga meninggal dunia. Kalau kita sebut, kalau kami di Global Peace Mission, kita ada petugas kita, Dr. Tariq, 10 tahun dalam negara Malaysia. Balik ke sini, 2 orang anak kecil lahir di Malaysia. Ini kali pertama beliau berhadapan dengan situasi perang. Dalam keadaan, walaupun dia orang Gaza, walaupun dia orang Palestin, tapi berhadapan dengan situasi yang kalau kita tanya, apa yang selalu sebut, istilah yang disebut, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebut perkataan-perkataan yang kalau kita lah, saya rasa, sekarang ni kita dah buat peduli Palestin, kita dah buat kempen selamatkan orang Gaza. Kita duk tengok ni ke orang ni. Pernah tak kita terfikir kalau suatu hari nanti muka kita digunakan untuk jadikan poster, selamatkan Malaysia, selamatkan orang Melayu sebagai contoh. Kita duk tengok orang, kita rasa kita duk bagi duk ni, tapi kalau itu pun kita tak rasa bahawasanya kalau itu berlaku pada kita, inauzubillah. Tapi itu juga yang selalu diingatkan oleh kawan-kawan kita. Sebab tu dia kata, anak-anak Palestinian yang ada di bawah, dia kata the rocket may be above us, but they forgotten that Allah SWT is above them. Maksud kalau perkataan yang selalu disebut, I'm steadfast. Saya kalau ada istilah yang saya tulis tadi dalam bahasa Arab, nak menunjukkan bahawasanya tawakalnya mereka. Kalau saya tanya orang-orang yang senior ni, almost 75 years, 50 years and above, kalau saya macam ada kat sini, 2 generasi berbeza. Kalau generasi saya yang baru masuk ni, bagi dia ini satu ujian yang mana dia terpaksa tunjukkan bahawasanya aku kuat, aku strong di hadapan anak-anak, di hadapan isteri, walaupun rumah mereka pun habis. Michael, Dr. Ziad memaklumkan semalam bahawasanya rumah dia habis, hancur. Kita punya tim habis juga hancur. Semalam seorang lagi kawan kita daripada Muslim Care juga diserang dan dia ada jadi mangsa kepada serangan. Jadi kita nak sebutkan bahawasanya kita ada orang kita di sana. Kalau Dr. Tariq ni, dia masuk ke pejabat kami di Gaza tu sekadar untuk mengambil bendera Malaysia yang jatuh di lantai. Maksudnya kita tengok pun sebab dalam keadaan berhadapan dengan situasi yang kita duk tengok ni macam seronok, apa lagi lepas ni, serangan mana lepas ni, kita pula dah jadi macam satu hidangan. Kita dah tak ada rasa sensitivity.
Ini satu perkara yang saya fikir kita kena jelas. Bahawasanya hari ini keperluan untuk kita sebut tentang ceasefire, keperluan untuk kita segerakan bantuan kemanusiaan masuk, keperluan untuk dapatkan rawatan kepada mereka yang menjadi serangan. Kalaulah hari ini kita sebut bahawasanya kita sedih, dalam keadaan kita nak hantar bantuan, kita perlu minta izin. Orang lain nak serang, tak ada izin, tak ada apa, malah diberikan peruntukan, malah disediakan segala-galanya untuk tujuan itu. So, apa yang kita perlu lalui hari ini? Baik, Prof dan juga Fahmi, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, saya ulangi lagi, anda juga sebenarnya boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian itu saya ulangi lagi, 0326040155, dan satu lagi talian ialah 0326940155. Saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan dua tetamu kami, dan juga bersama dengan penonton yang sedang mengikuti program Ruang Bicara di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang menangisi derita Palestin, dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Profesor Madya, Dr. Hafizi Muhammad Noor, iaitu penasihat kehormat di Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare, dan kita juga masih lagi bersama dengan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission. Baiklah, kadang-kadang Prof, kita juga nak bertanya lah, sebagai rakyat Malaysia lah, kita ini sebuah negara yang kecil sebenarnya, dan mungkin bagi pihak tertentu melihat apalah yang boleh orang Malaysia buat sebenarnya untuk membantu rakan-rakan kita di Palestin itu, saudara-saudara kita di Palestin itu. Tapi kita harus berbangga sebenarnya dengan sikap rakyat Malaysia yang sentiasa sensitif, yang sentiasa sebenarnya bersimpati dengan bangsa-bangsa seperti apa yang berlaku di Palestin ini. Jadi apa lagi sebenarnya yang perlu selain pada doa daripada kita kepada rakan-rakan kita, kepada sahabat-sahabat kita di Palestin? Apa lagi yang perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia untuk membantu saudara kita di Palestin yang sedang menderita ketika ini? Ya, baik Syakir. Kalau kita lihat track record rakyat Malaysia dalam membantu orang-orang Palestin, terutama daripada Gaza, sekurang-kurangnya untuk tempoh daripada tahun 2007 apabila Gaza mula dikenakan kepungan dan sekatan ekonomi. Kita hampir terlibat dalam semua NGO, civil society, terlibat dalam projek-projek besar untuk mengurangkan tekanan bebanan yang ditimpa ke atas penduduk Gaza. Contoh macam Lifeline for Gaza, Mavi Marmara. Tentu rakyat Malaysia masih ingat lagi, iaitu rakyat Malaysia berada bersama dengan 600 aktivis di atas kapal Mavi Marmara untuk break the siege, untuk memecahkan kepungan ini. Dengan konsekuensi yang kita semua sedia maklum, 9 orang terbunuh mati syahid di kalangan rakyat Turki, dan kemudian berlaku satu protes dan juga bantahan besar-besaran. Cuma maknanya pembelaan itu terus kita lakukan, sama ada dalam bentuk human capital, membantu membina human capital. Contohnya kita memberi bantuan beasiswa dan sara hidup kepada pelajar-pelajar yang berada di sini, sama ada yang mengambil pengajian, menyambung pengajian peringkat master sampai PhD. Itu sudah lama berlangsung, Jadi alhamdulillah kita memang bersama dengan rakyat Palestin, khususnya penduduk Gaza, yang sangat terkesan dengan strangulation, economic strangulation, dan juga oppression pendudukan Israel. Jadi sekarang ni, apa lagi yang perlu kita lakukan? Bagi saya masih banyak lagi, masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Yang pertama ialah kita perlu sekarang ni berhadapan dengan satu bentuk naratif. Naratif ni adalah naratif jahat, propaganda bohong yang berlega di dalam social media dan juga media arus perdana yang menopang sistem kerajaan Zionis Israel di negara-negara barat, yang mana naratif-naratif itu menggambarkan bahawa perjuangan pembebasan Palestin ini adalah satu aktiviti yang negatif dan jahat. Jadi gambarkan Hamas itu sebagai teroris. Bahkan negara-negara barat seluruhnya, ada 14 negara lebih kurang, termasuklah Jepun, Australia, New Zealand, Canada,
US sudah tentu, yang melabelkan Hamas ini sebagai teroris, sebagai pengganas. Dan apa yang berlaku 7 Oktober dulu telah memberikan ruang kepada mereka untuk meletakkan beban kesalahan itu kepada Hamas yang memulakan. Maka Hamas perlu mengambil tanggungjawab. Kita lupa tragedi kemanusiaan ini sudah bermula sejak 70 tahun yang lalu. Ya, mereka berhadapan dengan Nakbah, 800,000 rakyatnya diusir keluar at gunpoint, ya, di ujung Senapang, dan mereka masih lagi duduk di kemah-kemah pelarian. Lebanon, Syria, Jordan, ada di Iraq, di Mesir. Sudah masuk 3 generasi. Walaupun PBB sudah pun meluluskan satu resolusi 194/3 di mana mereka ini boleh kembali ke tanah air mereka dalam waktu yang segera, dan resolusi ini diluluskan pada tahun 1949. That was 74 years ago. Yeah. Dan tidak pernah diendahkan. Pernah diendahkan. Maksudnya dari sudut undang-undang, mereka ini ada hak untuk kembali, the right of return tu, tapi tidak pernah diendahkan, diinjak-injak. Itu baru satu resolusi, banyak lagi resolusi lain yang membela rakyat Palestin, yang memihak kepada rakyat Palestin. Dan itu satu naratif ni perlu kita hadapi. We have to face such a narrative dan kemukakan naratif yang sebenar. Sebab itu satu usaha pendidikan yang komprehensif perlu dilalui oleh rakyat Malaysia supaya melihat perjuangan Palestin ini sebagai suatu yang sah, suatu yang legit, ya, yang tidak menyalahi undang-undang. Bahkan kita juga melalui proses yang sama. Kita dijajah oleh penjajah, bukan tanah Melayu je, seluruh Nusantara untuk satu tempoh yang lama, ya. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pejuang kemerdekaan, mereka bangkit, ya? Walaupun persenjataan tidak setanding. Kita baru saja menonton filem Mak Kilau, rakyat Malaysia, kan. Kita tengok Datuk Bahaman, Mak Kilau bangkit menentang apabila British campur tangan di negeri Pahang. Dan sebagai langkah balas, tindakan balas, British menyerang kampung-kampung orang Melayu dan membunuh orang Melayu. Adakah kita nak menyalahkan Mak Kilau juga dalam hal ini? Jadi samalah situasinya pada hari ini. Adakah kita nak menyalahkan Hamas yang membela hak seluruh rakyat Palestin, khususnya penduduk Gaza? Dan bahkan kalau kita tengok, ya, footage, video-video yang memaparkan penderitaan rakyat Gaza, tak pernah sekali pun kita dengar mereka ni menyalahkan Hamas. Bahkan ada yang mengatakan, we are together in this. Kami bersama. Dan mereka lah yang telah mengambil tanggungjawab untuk mempertahankan tanah air. Maybe Prof, saya nak mencelah di sini juga. Kalau kita lihat kepada situasi sebenarnya mungkin tidak diketahui oleh ramai penonton sebenarnya. Kita bercakap tentang satu perjuangan yang bukan mudah bagi Hamas sebenarnya. Dikatakan mereka hanya mempunyai lebih kurang 30,000 tentera sebenarnya yang berjuang untuk Hamas, tetapi berhadapan dengan musuh Zionis Israel yang mempunyai 300,000 tentera yang dihantar untuk memusnahkan Palestin. Ya. Bagaimana situasi ini? Okey, sekarang ni kita tidak seharusnya membuat perbandingan berdasarkan kekuatan fizikal, sama ada ianya dalam bentuk bilangan yang tidak seimbang, persenjataan dan sebagainya. Sebab lumrah, kalau kita melihat dalam sejarah, bilangan yang sedikit, ya, ataupun persenjataan yang tidak setanding bukan sebab untuk kalah. Bukan menjadi punca kekalahan. Dan yang paling dekat, ya, yang seangkatan dengan saya, mungkin Fahmi belum lahir lagi. 1975 dah lahir dah? Belum. Ya. 1975 kita menyaksikan bagaimana satu kuasa besar Amerika dikalahkan oleh tentera rakyat, yang kita boleh katakan sebagai ragtag lah. Maksudnya mereka tidak mempunyai teknologi. Mereka diserang dengan B-52, B-52, diserang dengan napalm. Tidak ada senjata yang tidak digunakan ke atas penduduk Vietnam, yang mereka ini diwakili oleh Viet Cong, yang duduk di dalam tunnel macam yang kita saksikan di Gaza pada hari ini. Dan mereka berjaya mengusir keluar Amerika seperti anjing yang lari dengan ekornya tersepit antara kedua kakinya. With its tail between its legs. Itu gambaran yang digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menggambarkan orang yang kalah dan lari dalam rasa malu yang amat sangatlah. Jadi bahkan dalam agama kita pun, kita sendiri sedia maklum apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain, Tabuk dan sebagainya. Kalah dan menang bukan persoalan. Tetapi kita pasti mereka ini mempunyai satu atribut. Apa dia? Kesabaran.
kesabaran dan istiqamah yang ada pada penduduk Gaza pada hari ini, yang ada pada pejuang Hamas. Jadi saya mohonlah rakyat Malaysia, tak kiralah Muslim ke bukan, tolonglah jangan meletakkan kesalahan itu kepada Hamas, kerana mereka mengambil tanggungjawab tu. Mengambil tanggungjawab untuk mempertahankan tanah air dan memerdekakannya. Ingat, mereka dijajah. Dan bangsa-bangsa bersatu pun memberikan hak kepada penduduk Gaza untuk menentang resistance dengan menggunakan senjata sekalipun. Ini ada dalam piagam PBB, ada dalam Geneva Convention, ada dalam resolusi yang diperkukuhkan dari masa ke semasa tentang hak the indigenous people, rakyat yang dijajah, untuk bangkit dan mendapatkan semula kemerdekaan tanah air. Sebab tu kita tengok 7 Oktober yang lepas ni, moto Hamas dan juga Brigade Al-Qassam ialah "We are coming home." Bukan menceroboh. Bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan oleh media, mereka menceroboh, mereka menyerang, membunuh orang awam. Itu semua adalah naratif-naratif untuk memberikan gambaran buruk kepada Hamas. Sedangkan apabila mereka masuk ke dalam Israel itu, dia akan coming home. Itu wilayah rakyat Palestin yang dijajah pada tahun 1948. Sebab tu sangat penting. Bila kita bincang, apa lagi yang boleh dibuat? Pertama, membacalah. Membacalah, kan? Susur galur perjuangan Palestin ini perlu kita fahami. Perlu kita fahami supaya kita bisa adil. Dan kita tidak berlaku di sana ketidaksaksamaan. Sebab mereka dijajah. Tanah air mereka dirampas. Apa lagi yang boleh mereka buat selain daripada bangkit? Walaupun payah, walaupun sukar, walaupun persenjataan tidak seimbang, they don't have a choice. Dan menjadi satu tanggungjawab, taklif, kewajipan untuk mereka membebaskan tanah air. Yang mana kita juga, dan telah dibuktikan oleh nenek moyang kita dulu, itu juga yang mereka lakukan. Betul. Kalaulah Mak Kilau tak bangkit, waktu British campur tangan dekat Pahang tu, bukan Pahang saja, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan sebagainya, mereka dah keluarkan konsesi balak yang akan diserahkan kepada tauki-tauki balak di Singapura 1874 ni. Kalaulah tak ada penentangan ni, tak ada kebangkitan ni, maka sumber asli Negeri Pahang tu, sama ada balak ke, sama ada emas ke, akan habis awal-awal lagi. Itu baru satu. Saya ingat ini tanggungjawab yang sangat penting. Rakyat Malaysia mulalah membaca. Mula dapatkan maklumat. Bila kita sebut tentang maklumat, barangkali Fahmi, yalah saya terbaca jugalah tentang bagaimana Adolf Hitler sebagai satu contoh lah. Dia pernah mengeluarkan kenyataan apabila dia mengambil tindakan untuk membunuh begitu ramai sekali Jews ataupun mereka ketika itu dia menganggap itu sebagai musuh yang cukup berbahaya sebenarnya, dan dia pernah berkata bahawa saya melepaskan ataupun tidak membunuh ramai daripada Jews ini supaya dunia akan melihat nanti betapa kejamnya kumpulan the so-called Zionist ini dalam memusnahkan sesebuah negara itu. Apakah itu berlaku sekarang ini dengan sikap angkuh, sikap sombong dan juga apa yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestin? Ya, sejarah sebenarnya sejarah itu berulang. Sejarah yang disebutkan tadi membuktikan. Malah kalau disebutkan juga oleh Netanyahu dalam soal nak membakar lagi so-called sentimen kebencian antara Arab dan Muslim, malah dikatakan sebenarnya advisor kepada Adolf Hitler tu dikata daripada kalangan Arab. Malah dikata begitu untuk createkan lagi satu persepsi kebencian yang ada. Kalau kita tengok sekarang ni, kita khawatir juga, maksudnya peperangan yang dah masuk kepada fasa bulan yang kedua ni, nanti yang disebutkan tentang konflik ataupun peperangan yang akhirnya akan kalau bahasa mudahnya kita tidak mahu mengulangi sejarah dalam arti kata tadi. Yang paling dekat pada kita rakyat Malaysia yang muda dan sebagainya, tengok peristiwa 9/11 yang justifikasi untuk serangan kepada negara yang lain. Apa yang terjadi kepada Iraq, apa yang terjadi kepada Afghanistan, justifikasi kepada apa yang berlaku ini. Jadi kita tak nak juga nanti selepas ini menggunakan justifikasi 7 Oktober ini bagi tujuan untuk adanya satu lagi another proxy war, dan ada lagi tambahan-tambahan watak-watak lain yang barangkali mengambil kesempatan daripada apa yang dilakukan oleh rakyat yang sedang memperjuangkan
kefarduan yang kita katakan tadi. Kalau kita nak bezakan, sebab naratif yang digunakan oleh mereka juga bahawasanya mereka ni ISIS. Sama seperti mana ISIS. Dia tidak timbul isu bahawasanya rakyat Malaysia ni kita pergi sana untuk masuk berjuang. Sebab bagi dia ini adalah tanggungjawab dan hak mereka mempertahankan tanah air mereka. Saya sebut pada mereka. Contoh kalau kita bagi apa kita naratif yang kita bawa, naratif dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Tapi kalau saya ada perbincangan dengan bahagian ataupun mereka yang berada di peringkat western sebagainya, bagi mereka bantuan kemanusiaan yang masuk itu adalah bantu Hamas bagi dia orang. Jadi kita pula jadi bingung. Sebenarnya kita ni bantu untuk tujuan rawatan, tujuan kemanusiaan yang realitinya memang berlaku. Tapi bagi mereka kata bahawa ini adalah merupakan salah satu cara dan kaedah kenapa tidak adanya ceasefire, kenapanya ada humanitarian pause yang disebutkan tadi, supaya dia tidak mahu nanti dia regrouping, ada kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi hakikatnya itu satu perkara yang kita kena cuba betulkan naratif yang disebutkan tadi. Hakikat yang sebenar bila kita sebut tentang kekuatan yang ada pada rakyat Palestin yang steadfast yang sebutkan tadi, kita tak tahu barangkali doa mereka, orang-orang yang dizalimi ni, yang menyebabkan kita hari ini alhamdulillah berada dalam keadaan aman. Doa orang yang diangkat ni, dia tiada hijab. Barangkali bila dia tahu yang kita datang memberikan bantuan, kita selalu update dengan mereka di lapangan, kita nak tunjukkan kami bersama dengan kamu. Jadi doa mereka kepada kita, saya rasa itu yang menyebabkan hari ini kita duduk dalam keadaan hari ini boleh bekerja, boleh bertemu dengan keluarga, esok melakukan rutin-rutin yang sama. Jadi ini kekuatan yang ada pada kita hari ini yang perlu kita kuatkan. Kita kena jadikan itu sebagai satu elemen solidariti yang sebenar. Dan solidariti yang kita sebutkan ini, dia merentas kemanusiaan, merentas agama, merentas daripada mana kita datang. Sebab itu bila kita nak bawa kefahaman apa yang Prof sebutkan tadi, kefahaman yang kita nak cuba angkat di sini adalah kefahaman bahawasanya apa yang dilakukan oleh mereka di dalam Gaza adalah merupakan satu rights ataupun merupakan satu kewajipan bagi mereka dalam hal ini. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya fikir bila dirujuk hanya berlaku pada 7 Oktober, kita menafikan sejarah 75 tahun. Kita menafikan apa yang mereka lakukan. Malah kalau dibuat kata perbandingan bila berlaku serangan, kalau kita orang datang serang kat rumah kita, adakah kita lari ataupun kita mempertahankan tempat kita? Kita mempertahankan. Kalau apa yang berlaku kepada rejim di sana sekarang, ramai yang keluar, ramai yang lari. So kalau itu adalah rights kamu, itu kalau rumah kamu, kalau itu tanah kamu, kamu tak akan lari daripada tempat yang kamu duduki hari ini. Jadi kalau kita nak sebutkan bahawasanya rights bagi rakyat Palestin, kalau kita tengok dan kita cakap pada kawan-kawan kita di lapangan, please brother find a safe place. Kata brother, there is no safe place in Gaza. Sampai ada mesej yang lagi kita kata terasa, kita dengar ni, kita yang terasa, kita rasa macam ya Allah, aku ni macam tak buat sesuatu. Dia kata, brothers, please do not make any solat janazah for us because we are still alive. But you are the one who die. Kata, dunia Islam sekarang sedang mati, tak payah buat solat jenazah pada kami. Kami ni masih hidup. Korang yang patut kena buat solat jenazah sebab korang yang mati. So dalam arti kata kat sini maksudnya kita nak ada kekuatan di sini, kekuatan kebersamaan. Apatah lagi kalau orang Islam, kita melihat bahawasanya bumi Al-Quds, bumi yang diberkati, bumi para anbiya. Kalau kita tengok pada sejarah lagi, memang saya fikir ini antara tempat yang bagi kita itu, kalaulah kata-kata tak ada perubahan kiblat, macam ini kali pertama, masjid kedua terbesar, peristiwa Isra' Mi'raj, ini kekuatan kita itu sebenarnya ada dimensi yang lebih jauh daripada apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita ikuti hari ini. Jadi peranan kita hari ini nak tak nak kena buat semua. Kalau kita tengok dalam banyak sejarah juga, saya kami sebut tadi tentang sejarah. Dalam banyak sejarah peperangan Israel dengan Palestin ni, saya tak nampak bahawasanya yang minta untuk ni atau kekalahan itu berlaku pada mereka yang di dalam Gaza. Tapi yang berlaku kekalahan yang sebenarnya dia orang takut ni mereka sendiri. Maksudnya apa yang berlaku kat dalam negara dia orang. Sekarang ni dari segi politically kepada Netanyahu tak strong. Demand daripada rakyat dia sendiri untuk buat sesuatu juga tinggi. Ekonomi mereka juga sebenarnya ada kesan. Kalau sebelum ni, kalau saya sebut tadi elemen persenjataan, perbandingan tu, dia macam orang kata tengok movie Hollywood lah, seolah kita terpana dan terkesima. Bila Fahmi sebut tentang isu ni, apa yang berlaku di Israel, saya juga ialah
melihat bahawa ada juga orang-orang Israel sendiri yang bangkit, yang marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Israel menyerang dan menyeksa rakyat Palestin sebenarnya. Jadi itu yang kita sebut seolah kalau kita sebelum ni normalisasi yang dilakukan oleh beberapa negara jiran. Kalau tengok baru ni Netanyahu bangga dalam unggah meeting. Sebutkan tentang New Middle East Map. Menafikan terus Palestin dalam map tersebut. Kita nampak apa yang berlaku 7 Oktober ni adalah merupakan game changer. Apa yang dikatakan kekuatan keupayaan ketenteraan, sebenarnya itu semua kita kata macam kita tengok movie lah. Maksudnya kalau kita tengok movie kita rasa betul ni, padahal realitinya tak ada kesan dan implikasi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya, Prof. Tapi apapun, jutaan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Hafizi. Tentunya jutaan terima kasih juga kepada Ahmad Fahmi kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara ini. Dan banyak lagi sebenarnya yang ingin kita sentuh, tapi insya-Allah kita akan adakan lagi program-program seperti ini kerana sesungguhnya lah kita amat bersimpati dengan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin. Dan sama-sama lah kita terus mendoakan semoga Allah akan melindungi mereka dari segala kesulitan, dari segala kepayahan dan dari segala keseksaan yang mereka hadapi ini. Dan saya teringat daripada apa yang selalu kami sebut sebenarnya, iaitu dari sungai ke senggara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Soal liberal international, yang Muhammad boleh semak, kita tidak pernah menjadi anggota. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka